Oke, selamat sejahtera semua. Lima kami melakukan bengkel percuma pertama. Empat belas orang saja. Oke. Jom kami lihat bahasa Melayu SPM. Kami ada 4 kertas. Kertas satu ialah kertas untuk menulis karangan. Kertas 2 ialah kertas yang menguji kata bahasa dan juga pemahaman petikan, pemahaman novel dan rumusan. Dan kertas 3 dan 4 ialah yang mendengar dan bertutur. Oleh itu, kami akan lihat kertas satu menulis karangan. Penulisan karangan ini perlu ikut suatu cara. Sebab cara ini penting. Kami perlu tahu cara betul untuk mengarang supaya kami dapat menghuraikan karangan kami dengan baiknya. Baru karangan akan jadi lebih panjang sebab kami nak mencapai 500 patah perkataan. Satu perenggan itu perlu 100 Untuk saya satu perenggan 100 patah perkataan. 5 perenggan, 3 isi pendahuluan dan penutup. Dan kami perlu elakkan penggunaan kosakata bombastik. Ini banyak ramai guru cakap macam permaustaudian. Tak mau. Kami guna yang biasa je. Kediaman. Kami tak guna rumah. Tapi kami guna yang araf tinggi tetapi selalu didengari kediaman. Dan uslub, apa itu uslub? Apa itu uslub? Uslub saya sudah rujuk kepada DBP. Uslub ialah satu cara yang ikut ajaran agama. Oleh itu, kalau you cakap satu langkah untuk mengatasi satu masalah, uslub ini tidak banyak sesuai, tidak tepat penggunaannya. Kalau cakap langkah untuk mengatasi satu masalah. After ini, after ialah macam penting utama. So, kami elakkan guna kosakata sebegini. Kami guna langkah pragmatik. Pragmatik bermaksud yang keluar daripada teori. Bermaksud ini praktikal, okey? Okey, kami lihat. Itu sedikit penerangan. Sekarang kami belajar pendahuluan. Pendahuluan, ingat. Ayat pertama ini cara sekadar perkongsian cara. Okey. Ayat pertama kami kaitkan dengan tema. Tema akan diberi. Contoh mereka cakap perpaduan kaum sangat penting. Terangkan ataupun buktikan. Oleh itu kamu tulis karangan berdasarkan perpaduan kaum dan kepentingan. Oleh itu perpaduan kaum ialah tema. Dan kami perlu huraikan fokus soalan. Fokus itu apa? Kepentingan. Ayat pertama ialah kaitkan dengan tema. Ayat kedua huraikan. Ayat kedua kami huraikan itu soalan dengan fokus. Fokus kepentingan. Dan ayat ketiga kami bandingkan fenomena masa silam dengan masa kini. Apa maksud ini? Bermaksud masa silam dengan masa kini apa yang sudah berubah? Kami bandingkan. Okey, betul masa ini Okey, dan ayat keempat kami tulis persoalan. Persoalan itu macam tajuk kami, okey? Bukan masa kini tapi masa ini atau kini sahaja.
Okey. Pendahuluan. Ingat ayat pertama kaitkan dengan tema. Ayat kedua kaitkan dengan fokus. Ayat ketiga ialah bandingkan fenomena masa silam dengan masa ini. Okey. Dan ayat keempat kami tulis ayat persoalan. Okey. Sekarang saya nak semua orang boleh try pergi ke Padlet ini. Okey, bagi tadi siapa cakap masa kini, masa ini, saya rujuk kepada DBP. Dia cakap untuk makluman, pada masa kini dan pada masa ini membawa maksud yang sama. So, masa kini dan masa ini ialah tepat. DBP yang cakap. Okey, semua orang pergi Padlet dan type pendahuluan. Boleh Sudah hantar link itu. Ini link dia. Okey, halo semua, boleh pergi ke Padlet. Padlet. Saya tunggu 5 minit. Kalau tak ada orang masuk, kami teruskan.
Okey. Minta. Tak ada orang pergi type Padlet. Okey, saya tunggu. Betul, kini bermasa masa ini. Tapi DBP cakap maksud mereka pada masa ini dan pada masa kini pun betul. Tak perlu bergaduh dengan ini ya. Ini tak pengintingan satu markah. Sebab DBP langsung tak cakap kini ialah maksud dia masa ini. Kini maksud apa? Kini ialah waktu ini dan sekarang ini bagi DBP. DBP, you boleh pergi cari definisi sekarang ini ataupun waktu ini. Dia tak cakap pun masa ini. Okey, tak apa, ini tak penting. Ini siapa type kepelbagaian kaum menjadikan negara kita menjadi negara yang unik di samping oh bukan, sekarang kami pergi buat Padlet. Cuba pendahuluan.
Oke. Ryan. Jangan berdebat lah dengan masa kini, masa ini, oke? Masa ini, oke, masa ini. Satu je. Apa masalahnya? Saya sudah cakap, saya seorang sukarela. Sukarela share sikit secubit ilmu yang ada pada saya. Bukan seorang munshi, bukan seorang PhD, master, cuma nak berkongsi. So jangan mencabar kemampuan sesiapa. Terima kasih. Oke, so kami tengok pendahuluan yang di-type. Ini kepelbagaian kaum ini tak lengkap. Dan kami akan lihat perpaduan kaum ada. Oke, ni sudah terang lagi bersuluh. Sudah terang lagi bersuluh. Lagi bersuluh bahawa kepentingan perpaduan kaum merupakan isu yang hangat dikatakan sampai peringkat di mana Saban di mana perlu space, di mana Saban media masa SS memaparkan kepentingan tersebut. Okey. Oleh itu memang tidak dapat dinafikan bahawa ciri-ciri kepentingan. Okey, saya cuba typekan satu pendahuluan 100 100 patah perkataan. Ryan boleh tengok, boleh check sahabat guru. Thank you. Okey, pertama sekali saya cakap kami kaitkan dengan tema. Cakap tema itu sangat penting. Tak tumbuh, tak melata, tak sungguh orang tak kata bukan. Perpaduan kaum merupakan sesuatu elemen yang amat sangat mustahak bagi nusa dan bangsa. Perpaduan kaum ialah nadi pada kemakmuran ibu pertiwi. Bukan. Okey. Ayat kedua kami cakap fokus. So fokus ialah kepentingan. Kepentingan itu kami cakap perpaduan kaum.
yang kuku. Amat signifikan di negara amat signifikan di negara kita. Negara kita terdiri dari berbagai kaum bandingkan pada zaman Tungado bekerja kain, masyarakat Melayu hidup bersatu padu dan tanda menyanda. Mereka mengisi lapangan dengan berborak-borak di warung kopi sambil menelaah dari perang menjamah goreng ala mamak. Mereka turut cenderung untuk melibatkan diri. Betul bagian B. Melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan seperti gotong royong, dagang amal, dan demam darah. Bandingkan dengan masa kini kami gunakan peribahasa ini, tetapi malangnya sayang 1000 kali sayang. Bukan bahasa E. Bahasa E perlu bahan. Sayang 1000 kali sayang, masyarakat kontemporari ini bersikap individualistik karena terlalu obses untuk mencari kemewahan hidup sehingga mengapakan dan mengapakan kepentingan berbagai kaum. Kemudian kami tulis persoalan. Persoalan yang berlega-lega dalam meminta saya ialah apakah kepentingan kepaduan kaum. Ini pendahuluan saya, Ryan. Boleh tolong? Ini pendahuluan saya, Ryan. Pendahuluan kami perlu tahu. Pertama sekali kaitkan dengan tema, kemudian kaitkan dengan fokus, kemudian bandingkan fenomena masa
silam dengan masa ini. Kemudian kami tulis persoalan. Okey, sekarang sampai isi. Isi ada isi ada beberapa cara menulis. Pertama sekali isi utama. Bukan, ada banyak cara imbaku, tohu kecup atau apa. Okey, bagi saya simple. Kami tulis 5 ayat. Ayat pertama isi utama, kemudian huraian mengapa ataupun bagaimana, kemudian contoh, kemudian huraian kesan, kemudian ayat penegasan. Okey. Isi utama ini apa? Nah, isi utama ya idea utama bagi perenggan tersebut. Untuk isi utama ini kami perlu cuba elakkan penggunaan penggunaan ayat sebegini. Peranan siapa-siapa amat mustahak dalam menanangi masalah disiplin. Sebab ayat ini tiada isi dan ini membazirkan patah perkataan. Oleh itu kami perlu tulis ibu bapa perlulah terus kepada isi. Ibu bapa perlulah memberikan keprihatinan kepada anak mereka. Kemudian huraian mengapa ataupun bagaimana. Ini kami start dengan ini saya katakan demikian lantaran. Kemudian kami guna contoh bagi sedikit contoh bagi isi tersebut. Tidak semestinya kami menggunakan fakta-fakta ataupun statistik yang kami dapati daripada surat khabar. Kami boleh gunakan contoh yang berada dalam kehidupan seharian kita. Kemudian kami pula tulis sedikit lagi huraian kesan daripada tindakan kita. Apa kesannya kalau kami membuat ini? Kemudian akhirnya kami guna ayat penegasan. Ayat penegasan ini ialah kesimpulan kecil. Kami tukar sikit struktur ayat untuk isi utama. Dan ini ialah kesimpulan kecil. Sekarang kami tiba ke penutup. Penutup ada 3 ayat. Pertama sekali kesimpulan. Kemudian ialah cadangan, kemudian harapan. Untuk penutup ini semua orang boleh cuba screenshot saya, typekan penutup yang boleh diubah sesuai. Nanti Okey. Kami cuba tengok penutup yang boleh diubah sesuai. Boleh cuba. Okey, kami cakap sebagai intiha bicara. Tema apa? Tema memberikan 1001 kemaslahatan. Semakin kurang partisipan, tak ada orang join. Grup banyak, 100 lebih. Okey, sebagai intiah bicara memberikan 1001 kemaslahatan kepada nusa dan bangsa. Oleh itu, oleh itu, semua pihak haruslah turun badan dan bersenda bahu serta bersinergi untuk membangunkan tema. Kalau tema itu tema positif.
ataupun mengatasi tema negatif. Oke, di sini ini tema positif, memberikan 1001 kemaslahatan. Kalau tema negatif, kami guna menempa banyak musibat pada negara kita, bermaksud bawa banyak kesan buruk. Oke, bersenda bahu serta bersinergi untuk membangunkan tema positif ataupun mengatasi tema negatif. Oke, kemudian ini cadangan. Kami teruskan cakap cadangan. Tindakan ini tidak boleh seperti melepaskan batuk di tangga ataupun hangat-hangat tahi ayam, supaya impian untuk merealisasikan tema positif tidak akan menjadi angan-angan jenis. Bukankah tepuk sebelah tangan tak berbunyi? Kolaborasi dan gandingan bahu daripada setiap pihak adalah mandatori, wajib untuk menjayakan usaha ini. Kalau ini ialah tema positif, kemudian kami tulis harapan. Seandainya tema positif dapat dibangunkan, ataupun apa, tema negatif boleh diperangi. Ada orang join saya pun tak faham. Nescaya bunga-bunga keharmonian dan kesejahteraan akan mekar di segenap pojok bumi Malaysia. Oke, boleh screenshot. Tak ada orang join. Oke, kami teruskan. Oke, tak faham? Sekarang kami cakap cara untuk mencantikkan karangan kami.
Pertama sekali kami perlu belajar kosakata yang tepat. Kami perlu elakkan perkataan bombastik. Kami boleh beli buku sinonim atau kamus. Kami perlu menguasai sinonim bagi perkataan yang sering digunakan. Contohnya apa? Ini. Oke, boleh screenshot lah. Ini. Tak ada sound? Halo? Halo? Boleh ya? Boleh dengar? Semua orang boleh dengar? Halo, halo. Oke, mungkin problem sikit, you boleh keluar dan join balik. Oke, kami tengok cara. Apa sinonim? Sinonim bagi cara pertama sekali. Langkah, prakasa, usaha, inisiatif, modus operandi yang ini bombastik. Minhaj, manhaj, uslub, anjakan, paradigma. Untuk punca, penyebab, sebab, faktor, pokok pangkal, pemangkin, pencetus. Untuk kesana, dampaknya, implikasinya, natijahnya, bahana apa-apa. Contoh, misal, tamsil, analogi, ilustrasi, gambaran, amsalnya, sampelnya. Kesimpulan kecil, tegasnya, pendek kata, ishala, ismanya, itlaknya, tuntasnya, bergelanggang mata orang banyak. Ini dia koleksi sinonim yang sering digunakan. Cara, punca, kesan, contoh, kesimpulan kecil. Kami teruskan penanda wacana yang spesial. Yang spesial. Oke, boleh lihat. Selalunya kami kami selalunya menggunakan sudah terang lagi bersulung. Sinonim bagi frasa ini ada banyak. Bukannya bersulukan batang pisang, bersulukan bulan matahari bawah, murai berkicau hari siang, memasang pelita tengah hari, siang bagi hari, terang bagi bulan, tak tumbuh tak melata, tak sungguh orang tak kata, bergelanggang mata orang banyak, bahawa, tidak dapat dinafikan bahawa, tidak dapat disangka bahawa apa merupakan hakikat yang tidak boleh dinafikan atau disangka.